Baru-baru ini tular cerita mengenai burung merpati pelangi. Burung merpati yang diwarnakan menggunakan semburan cat merupakan idea seorang peniaga burung merpati di Tumpat, Kelantan. Bagaimanapun, idea itu mendapat pelbagai reaksi netizen yang menganggap ia sebagai satu penganiayaan haiwan. Kita hubungi Dr. Veterina Salihatul Huzaimah yang memberi pendapat dan teguran terhadap isu berkenaan. Tajuk ataupun explanation yang kita nampak tu kan berkaitan dengan merpati pelangi membuka pintu rezeki. So kalau nak kata part-part rezeki tu bukan kita lah yang boleh buat judgement sama ada sesuai ke tak lah. Tapi kalau ikutkan pada dari segi perbuatan tu sebenarnya adalah tak sepatutnya berlaku. Isu yang diperkatakan iaitu burung merpati pelangi itu ramai yang mengecam, mengatakan itu adalah penderaan kepada haiwan. So mungkin komen doktor mengenai itu macam mana pula? Kalau ikut logik ataupun common sense, sepatutnya benda tu tak patut berlaku lah. Lebih-lebih lagi bila bahan yang digunakan tu adalah bahan yang digunakan untuk spray kenderaan ataupun spray cat kenderaan ataupun metal ataupun besi. Itu adalah salah satu penganiayaan haiwan yang mungkin orang tak perasan anggap macam benda tu just alah benda kecil je, spray je pun bukannya apa kan. Tapi secara tidak langsung apabila melibatkan bahan-bahan yang toksik, yang mungkin toksik pada haiwan tersebut, adalah satu kes penganiayaan di mana benda tu tak perlu berlaku pun untuk mereka. Maksudnya haiwan tu tak patut diperlakukan sebegitulah just untuk menarik minat ataupun menjadikan itu sebagai sumber rezeki. Mungkin ada cara lain. Itulah dia, kadang tahu dia nak cari rezeki tapi mungkin cara tu mungkin kurang tepat ataupun memudaratkan. Pula saya ada juga membaca kenyataan yang dikeluarkan oleh pemilik tu, mengatakan yang cat itu sebelum dia cat, dia tutup mata burung terlebih dahulu dan kemudiannya cat itu hanya bertahan selama 6 bulan sahaja. So mungkin komen doktor macam mana mengenai perkara tersebut? Walaupun cat tu mungkin tak permanen kan, tapi 6 bulan tu sebenarnya tempoh yang sangat lama juga untuk keadaan di mana bahan-bahan yang mungkin berada dalam spray ataupun cat tersebut sebenarnya boleh memudaratkan. Sebabnya satunya, burung ni sebenarnya sangat sensitif dengan bau-bauan yang sangat kuat. So walaupun you cover dia punya mata, tapi adakah memadai dengan cara itu saja? Kadang kita pun tak tahu adakah penyerapan bahan toksik itu dalam sistem haiwan tersebut. So bukan sahaja burung, tapi sebenarnya haiwan lain pun sebenarnya benda tu tak patutnya berlaku lah. Macam cakap lah, spray yang patutnya spray untuk kenderaan, dia tak mention untuk haiwan dan it's not fair. Maksudnya mana letak adilnya kita, sebab benda tu bukan letak pada tempat dia. So kalau kita cakap pasal adil, benda yang sepatutnya kita letak pada tempatnya kan. So kalau benda ni kita dah berlaku tidak adil lah pada haiwan tersebut. So apa kesan-kesan yang boleh memudaratkan burung tersebut? Satu berkaitan dengan sistem pernafasan sebab kalau kita pun tak tahu you pernah tak spray, macam I pun pernah juga guna spray tu untuk spray sangkar ataupun basikal kan. So bila kita terdedah pada aerosol spray tersebut tu pun kita pun dah rasa pedih mata, pedih hidung dengan bau yang agak kuat. So you bayangkan you spray direct ke anggota badan, kadang-kadang dekat bahagian kepala sebab kita nampak ada corak-corak yang ada di bahagian kepala, leher, and then boleh memudaratkan dari segi itulah sistem pernafasan. Kalau macam contohnya aerosol tu termasuk dalam hidung, and then dia akan affect dia punya paru-paru. Yang seterusnya adalah pada kulit lah. Kita pun tak tahu how damage yang boleh berlaku pada kulit haiwan tersebut. Sebab haiwan ni kan tak boleh nak bercakap, tak boleh nak beritahu yang dia sakit kan. And then kadang-kadang just because of mungkin orang kata lifespan ataupun jangka hayat burung tu mungkin tak lama. So mungkin tak menganggap benda tu sebagai satu yang dia pun hidup tak lama. So bila kena benda ni, it's okay lah. Mungkin tak nampak macam memudaratkan ataupun burung mungkin tak terasa sakit ke apa, tapi we might not know because bukan benda tu berlaku dekat kita. So just orang kata lebih pada common sense lah. Benda tu macam benda boleh fikir logik. Mungkin kita patut lebih menghargai apa kejadian alam yang semula jadilah. I think the natural colour lebih cantik kan. Mesti ada sebab kenapa Allah jadikan warna dia begini-begini kan. Variety of colours. Lepas tu mesti ada sebab juga kenapa merpati bukan warna dia warna biru merah. Mungkin kalau in real life kalau warna dia begitu, mungkin dia akan menyebabkan dia akan jadi sumber ataupun tarikan kepada haiwan pemangsa. Contohnya sebab warna dia very attractive. So mungkin contohlah burung helang ke apa akan nampak lebih attractive. So mungkin akan jadi mangsa-pemangsa yang lebih teruk lah ataupun lebih banyak. Satu. Second, dia lebih kepada sekelompok manusia yang mungkin rasa benda tu sebagai satu benda yang cantik lah bila dikalakan tu. Tapi mungkin dia tak fikir long term. So mungkin lah kita ni tahu masyarakat ada setengah orang tu suka benda cantik-cantik yang mungkin nampak unik, trendy kan, for example. Tapi this kind of thing sepatutnya tak boleh jadi trend lah. Jangan dijadikan trend. Kita kena faham masyarakat kita ni, especially kat Malaysia,
bukan kita nak cakap orang lain, tapi kadang-kadang diri sendiri pun kita akan rasa macam bila ikut trend tu macam satu benda yang trend yang pelik-pelik kan. Orang rasa macam wow, benda baru, so benda pun semua nak ikut. So benda macam ni sepatutnya tak perlu di-highlightkan, tak perlu di-highlightkan dalam contoh artikel berita ke apa, macam seolah-olah menyokong perbuatan itu adalah satu perbuatan yang perlu dilakukan ataupun perlu dibuat oleh orang lain just untuk attract people lah. Macam tu. So doktor, bila dah berlaku sebeginilah, apa yang sebagai orang biasa ataupun masyarakat boleh buat tindakan terhadap perkara tersebut? Ialah sebab kadang-kadang orang tak tahu boleh dikenakan tindakan undang-undang ke apa ke kan. So doktor sebagai doktor veteriner sendiri mungkin boleh kongsikan pada kita apa yang boleh dilakukan, tindakan apa yang boleh dibuat jika nampak perkara sebegini berlaku di depan mata. Dia sebenarnya kita ada sekarang Akta Animal Welfare lah ataupun Kebajikan Haiwan 2015, which actually kita boleh melalui akta tersebut untuk kita ambil tindakan lah. Biasanya kalau macam you takut nak tegur secara direct pakcik tu, tapi kalau if you tak nak ada problem, boleh je kalau you kenal ke saudara mara ke, you boleh tegur pakcik tu secara, contoh pakcik tu atau siapa saja yang mungkin ada buat perbuatan yang tak sepatutnya berlaku, you boleh tegur secara direct lah. Tapi kadang-kadang tak semua orang boleh terima teguran. So instead of you cari masalah personal dengan individu terbabit, you boleh buat report tapi kena ada bukti. Maksudnya kalau ada video, ada gambar, alamat ataupun lokasi, you kena dapatkan. You boleh buat report polis juga as backup plan, dan juga you buat report under Animal Welfare under Jabatan Veteriner Malaysia. Kita punya masyarakat juga jangan mudah terpengaruh lah dengan trend-trend yang mungkin pelik-pelik, unik kan. So kalau boleh cuba kaji dulu adakah benda itu masuk akal. Dari segi kebajikan haiwan semua ni, mungkin tak semua orang aware ataupun belum timbul kesedaran yang mencapai kita punya tahap yang bagus kan dalam masyarakat kita sendiri. So kalau boleh cubalah fikir juga tentang haiwan-haiwan yang tak boleh nak bercakap ni. Tips-tips lah, tips-tips viral yang macam ada orang kebanyakan yang mungkin share berkaitan dengan kesihatan haiwan. Contohnya nak bagi tips buang kutu kucing guna sabun basuh pinggan ke apa. Please do not trust that kind of tips unless memang you punya vet sendiri yang advice untuk you buat macam tu untuk certain condition.